Okey. Okey, hari ni kita pergi kepada huruf mat. Okey, huruf mat ada berapa? Ada Tiga. Ada 3 huruf mat. 3 huruf mat. Yang pertama alif, kedua waw, Wow. Ya. ya. Okey. Ada 3 huruf mat. Okey, mat ni maksudnya apa? Memanjangkan bacaan. Memanjangkan. Yes, memanjangkan. Okey, bagus. Bacaan. Memanjangkan. Okey, jadi mat kita tahu. Okey, tanda bacaan panjang. Okey. Dia basically datang daripada mat iaitu alif. Wow. Ya. Okey. Tanda bacaan panjang dan pendek ni datang daripada 3 huruf mat. Asalnya basically ataupun asasnya datang daripada 3 huruf mat iaitu alif, waw, ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan 3 huruf mat alif, waw, ya, kita kena baca panjang iaitu secara asasnya 2 harakat saja. 2 harakat. Okey. Okey, kita tengok ya. Okey, 2 harakat. Okay, kalau kita tengok yang pertama. Okey, dia bagi contoh guys, so apa tu? Kafaru. Okey, dekat sini kalau kita tengok ada waw yang tidak bertanda. Waw yang tanpa tanda itu adalah Huruf mat. Kafaru mat dia. Okey. Okey, sebelum tu. Kalau kita tengok mat ni kan, dia ada tanda ke tanpa tanda? Kalau mat ni, kalau kita tengok bacaan mat ni, bacaan panjang ni, dia tanpa tanda ataupun bertanda tu agak-agak? Tanpa tanda. Yes, tanpa tanda. Okay, jadi basically bacaan panjang apabila berjumpa dengan huruf alif, waw dan ya yang tidak bertanda dibaca dengan 2 harakat. Tanpa tanda, tanpa apa-apa tambahan tanda lain. Dia kosong tanpa tanda. Jadi dibaca dengan 2 harakat. Okey, kalau kita tengok yang kedua, dia bagi kat sini 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Okey, dekat sini dia bagi apa kat sini? Ombak dan hamzah. Ombak campur hamzah. Ombak campur hamzah ataupun ombak bertemu dengan hamzah. Okey, kita kat sini. Contoh dia bagi kat sini. Cuba bacakan contoh kat sini. Sawaun. Okey, sawa. Okey, kat sini kalau kita tengok ombak dia berada pada Alif. atas alif. Okey. Jadi basically kita kena tahu alif waw ya ni adalah huruf mat dan apabila ada ombak di atas alif dan selalu akan berjumpa dengan huruf hamzah. Jadi kita tahu dekat sini kena baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau ada ombak bertemu dengan hamzah saja. Tapi kalau alif tu tanpa ombak dan tak ada hamzah dibaca dengan 2 harakat. Sawa. Kalau yang ketiga 6 harakat. 6 harakat. Apabila ombak bertemu dengan sabdu ataupun sukun. Bertemu dengan sabdu dan ataupun sukun. Contoh dia bagi pertama yang kat sini apa dia? Contoh dia kat sini. Wahajah. Okey, bagus. Wahajah. Okey, jadi dekat sini mana yang 6 harakat? Hamzah bertemu dengan sabdu ni. Mana yang 6 harakat? Pada ha. Okey, bagus. Ha ni kita ambil 6 harakat. Okey, yang ni 6 harakat ya. Okey. Di hujung tu ada penekanan jim ya. Maksudnya kat sini wahajah. Pada ha ni 6 harakat. Kenapa ha ni 6 harakat? Sebab ada alif yang bertambah ombak. Yes, sebab ada mat dan ada ombak. Dan ada sebelum tu ada mat, ada huruf alif mat dan ombak ada atasnya dan bertemu pula dengan sabdu. Baca dengan 6 harakat. Wahajah. Kat sini highlight ombak bertemu dengan sabdu 6 harakat. Okey, kalau yang kedua
6 harokat Apa kat juga tapi pada awal surah. Okey. 6 harakat. Okey. Kalau yang kedua, kalau kita tengok contoh yang kedua dia bagi kat sini. Cuba bacakan contoh kat sini. Yang ombak bertemu dengan sukun ni. Okey, mana yang 6 harakat? Al ataupun al. Mana satu yang 6? Al ataupun al. Ini 6 harakat agak-agak ni. Yang hamzah yang pertama ni. Kenapa hamzah yang pertama 6 harakat? Kenapa hamzah yang pertama 6 harakat? Sebab dia ada ombak. Okey. Yang ni kena ambil dulu barulah masuk al. Okey. Kita tak boleh al. Yang tu salah. Al. Bukan lam tu yang panjang. Pada hamzah tu yang kena panjang 6 harakat. Ana. Yang ni. Ana. Okey, yang tu barulah 6 harakat. Ana yang kedua ni berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Sebab kenapa 2 harakat? Sebab ada alif kecil. Yes, sebab ada alif di sebelah hamzah yang kedua. Jadi alif kecil ni kita ambil 2 harakat. Okey. Okey, yang terakhir. Dia bagi kat sini berapa harakat? 6 harakat juga. Ombak berada di awal surah. Contoh dia bagi kat sini apa? Alif lam mim. Okey, bagus. Okey. Mana yang 6 harakat? Lam. Lam dengan mim di Lam hujung. dengan mim. Jadi alif ni berapa harakat? 1. Yes, alif ni 1 saja. Alif. Lam dengan mim 6. 6 harakat. Sebab ada ombak dan ada ombak. Jadi kalau kita tengok apabila ombak berada di awal surah, contohnya dalam surah Yasin kita ambil 6 harakat. Ya tu kita ambil berapa harakat? Yasin. 1. 1. 1 harakat. Okey. Ya. Kita tengok berapa harakat? Okey, kita tengok sini. Okey, ombak di awal surah. Ya 2. Okey. Ya berapa harakat? Kalau kita tengok sini kan? Okey. Ya habis. Contoh. Yasin. Okey. Yang ombak dia pada mana? Sin. Ombak dia pada sin. Okey, ya ni agak-agak berapa harakat ni? 2 harakat. 2. Yes, ya ni 2. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. okey, sin 6 Harakat. okey. Ya 2 harakat, sin 6. Okey, ya tu jangan disebut hamzah dia, jangan ya sin. Yasin. Yasin. Ya ni 2 harakat, bukan 1 harakat saja. Ya ni adalah mad asli harfi. Dia punya pendek dia panggil mad asli harfi. Okey, yang ni mad asli harfi, maksudnya dekat sini huruf ni disebut dengan bacaan 2 harakat. Di hujung tu ada penekanan mad. Ada mad dekat sini. Ya 2. Dia bukan ya. Ya. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau ada ombak berada di awal surah dan sebelumnya ada huruf lain, sebelum tu kita kena ambil dengan 2 harakat. Okey. Selain daripada alif, alif tu sebutan dia satu saja. Alif. Alif tu satu. Kalau selain daripada alif, contohnya Hamim ataupun Moha, tu 2. Moha ataupun surah apa lagi? Alif Lam Ra. Ra tu kalau kita tengok ra di hujung tu, walaupun tak ada ombak, yang tu kena ambil 2 harakat. Okey. Okey, jelas mengenai tanda bacaan panjang. Jadi tanda bacaan panjang pendek ada 4 jenis. Yang pertama, dibaca dengan 2 harakat apabila berjumpa dengan ombak alif waw ya.
Yang kedua dibaca dengan 4-5 harakat apabila berjumpa dengan ba, berjumpa dengan hamzah. Yang ketiga 6 harakat apabila ba bertemu dengan sabdu ataupun sukun. Yang keempat 6 harakat apabila ba berada di awal surah. Jadi 6 harakat dia ada 3 keadaan. Yang pertama ba bertemu dengan sabdu. Yang kedua ba bertemu dengan sukun. Yang Sukun. ketiga ba berada di awal surah. Di Contohnya awal dalam surah. surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Min. Okey. Kita terus pergi kepada surah Yasin. Boleh ya? Kita terus pergi pada surah Yasin. Okey. Jadi saya akan bacakan dahulu. Okey, jadi saya akan bacakan dahulu surah Yasin. Sila ikut bacaan saya. Yasin dah baca itu kan sudah. Surah Yasin ya. Okey, muka surat 440. Okey, yang ni boleh unmute kan? Boleh apa ni? Kita akan baca, saya akan dengar semua baca. Okay, jadi saya akan bacakan dahulu. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oh, patutnya lafaz dia saleh. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey, bagus. Okey, ni ayat ni panjang ya. Okey, yang ni ambil nafas. Ambil nafas. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Okey, ambil nafas. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Okey, bagus. فبشره بمغفرة وأجر كريم. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. Okey, yang ni kena ambil nafas sikit. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita pergi kepada ayat yang pertama. Jadi hari ini saya akan masuk sampai ayat yang ke-12. Daripada ayat yang pertama surah Yasin sampai ayat ke-12. Okey, kita yang mula-mula, kita tengok ayat yang pertama. Mana tadi? Mana tadi? Yasin. 440, ya Allah. Allah, kenapa lari pula ni? Sekejap ya. Maaf ya, minta maaf. Tadi, insyaAllah. Okey. 440. Okey, 440. Okey, muka surat 440. Okey, kita yang pertama. Sebelum tu, okey, jadi tadi, okey, kita datang kepada
kepada yang baru masuk. Okey. Okey, tadi saya masuk kepada tanda bacaan panjang. Jadi tanda bacaan panjang pendek ada 4 jenis. Ada 4 jenis harakat. Yang pertama dibaca dengan 2 harakat. Yang kedua dibaca 4 dengan ataupun 5. 4 ataupun 5. Okey, yang ketiga dibaca dengan 6 harakat. 6 harakat. Keempat pun dibaca dengan 6 6 harakat. harakat. Okey, dan dalam surah Yasin dia ada banyak tanda bacaan panjang pendek iaitu mad, iaitu memanjangkan. Okey. Okey, kita ayat yang pertama dalam surah Yasin. Okey. Okey, ayat yang pertama. Okey. Pada Yasin dekat situ berapa harakat dia? Yasin. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. 6. Okey. Ya 2. 2 dan 6. Okey. Ya 2 sin 6. 6 harakat. sin 6 6 harakat. Okey. Ya tu kena 2 harakat ya, bukan 1 harakat saja. Ya tu diambil dengan bacaan 2 harakat. Okey, yang ni mad asli harfi ya. Okey, kita nampak kat sini, kita tengok kat sini pada sin dekat situ ada tanda ombak. Okey, ada tanda ombak. Jadi ombak berada di awal surah. 6 harakat. Yasin. Okay. Ayat yang kedua. Kita pergi kepada ayat yang kedua. Okey. Wal Quran. Okey. Ini saya highlightkan balik bagi sebutan Yasin. Okey, sin tu. Ya dengan sin ni adalah Yasin ni huruf tebal ataupun huruf nipis ni? Huruf nipis. Huruf yang nipis. Jadi jangan angkat lidah. Yang ni kena rendahkan lidah. Yasin. Huruf nipis ya dua-dua. Yasin. Yasin. Okey. Yang kedua kita tengok ayat yang kedua. Okay, yang ni highlightkan kepada lam yang bertanda sukun. Okey, wal Quran. Anil Hakim. Dekat sini sebelum tu kita highlightkan kepada lam yang bertanda sukun ataupun dinamakan sebagai alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Okay, kenapa dalam alif lam kan? Dalam alif lam dia ada 2. Qamariyah dengan syamsiah. Apa yang dimasukkan dengan qamariyah dengan syamsiah ni? Kalau kita perasan kan, alif lam qamariyah ataupun dinamakan alif lam yang dia punya lam dia zahir bunyi dia. Lam dia kena jelas bunyi lam. Kalau alif lam syamsiah, lam dia tidak berbunyi. Lam dia tak ada tanda. Okey, mula kita tengok highlight kepada lam yang bertanda sukun. Okey, yang ni kalau kita tengok lam yang bertanda sukun kena jelas bunyi lam. Wal. Sebelum tu saya highlightkan balik, lam yang bertanda sukun ni kena jelas mana tempat keluar huruf lam dahulu. Makhraj lam dekat mana? Lam dekat hujung lidah, cucuk gusi atas. Okay, hujung lidah, cucuk gusi. Jadi dekat sini wal. Okay, kat sini kena terus tempel kepada gusi, tak boleh lagi dilantunkan. Biasa untuk lam kesalahan yang biasa orang akan baca wal ataupun wal qur ataupun dia lam dia tidak jelas bunyi dia. Lam ni kena jelas. Lam ni dia ada satu sifat iaitu tahan angin ataupun nipis, tahan angin, nipis dan dia kena jelas bunyi dia dan kena jelas tempat keluar huruf. Okay, sebelum kita tahu sifat huruf, kita kena tahu makhraj dahulu. Okey, makhraj lam berada di hujung lidah, cucuk gusi. Jadi kat sini highlight. Dekat sini penting untuk tempat keluar huruf ni penting sebab bila sukun kita akan tahu mana tempat keluar huruf dia. Bila sukun dia akan terus melekat pada gusi. Wal. Dan lam tak ada sifat lantunan. Jangan dilantunkan, jangan sebut wal. Yang tu salah. Jadi wal qur. Okey. Kita tengok balik tadi. Okey. Okey, pada ayat kedua ni ada tak huruf tebal? Ayat kedua ada tak huruf tebal sebelum Ada. Qaf. Qaf. Okey, bagus. Qaf ya. Okey. Qaf dekat sini. Okey, kalau kita tengok sini qaf adalah huruf tebal. Okay, saya highlightkan semula. Huruf tebal kena angkat lidah. Tapi apabila huruf qaf ni, kalau kita tengok qaf berada di mana ni? Makhraj qaf. Qaf berada kat mana qaf? Pangkal lidah.
Qaf berada di pangkal lidah. Okey, yang ni kita akan rasa tak lidah kita naik? Dia tak rasa sangat, tapi kita akan rasa di belakang lidah, pangkal lidah kita. Okey, kita kat sini. Okey, wal qur'a dekat sini, kalau kita nipiskan sebutan qaf, kita jadikan kaf, kita akan wal khur. Kat sini salah. Kalau kita tukar huruf, dia akan jadi satu kesalahan yang besar. Saya highlightkan balik. Makhraj huruf ni adalah satu benda yang sangat penting sebelum kita masuk kepada tanda bacaan panjang pendek ataupun dengung. Makhraj huruf ataupun sifat huruf ni adalah yang first sekali yang kita kena highlightkan. Okay, kalau kita tak tekankan kepada makhraj, maka akan salah sebutan, jadi boleh salah maksud ayat ataupun makna ayat. Jadi wal qur. Yang ini kena tekan di pangkal lidah. Ini kena tekan di pangkal. Kalau kita rasa qaf ni berada di kerongkong tak? Dia akan rasa di kerongkong. Wal qur. Sebab kenapa dia rasa kat kerongkong? Satu, dia adalah huruf tebal, dia kena tekan di belakang di pangkal lidah, tekan nak lelangit. Okey, huruf tebal dia kenapa? Huruf tebal dia kena Muncung. tekan lidah, naikkan lidah, tinggikan lidah ke lelangit ke lelangit atas. Jadi kena naikkan lidah ke lelangit, itu barulah boleh kita hasilkan huruf tebal. Jadi syarat untuk sebut huruf tebal, kena tinggikan lidah ataupun naikkan lidah ke lelangit. Wal qur. Kalau kita tak naikkan lidah, kita akan cenderung kepada huruf yang nipis. Jadi penting untuk huruf tebal kita kena naikkan lidah. Okey. Tengok balik. Okey, wal qur'a dekat sini highlightkan juga kepada ra yang bertanda sukun. Okey, yang ni ra yang tebal. Wal qur. Okey, ni ra tebal ke ra nipis ni agak-agak ni? Ra tebal ataupun ra nipis ni? Tebal. Okey, ra Itu tebal. ada Okey, ni ra tebal ya. Okay, kenapa ra tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Wal qur. Okey, macam mana kita tahu ra kita tebal ataupun betul ataupun salah tu? Yang ni pun kena angkat ke lelangit, kena okey, ra berada di gusi. Ini kena getaran lebih pada ra yang tebal. Jadi kat sini muncung saja. Sebab kenapa muncung? Sebab dia baris depan. Wal qur. Okey. Ayat yang kedua highlightkan juga kepada tanda bacaan panjang pendek. Mana dia? Panjang pendek ni? Pada okey. 2 harakat. Yang ni 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Ada alif alif. tanpa tanda. Yes, sebab ada alif tanpa tanda. Okay, ada tak ombak? Kalau tak ada ombak, kita ambil dua harakat saja. Wal qur'a. Okey. Yang kedua highlightkan juga kepada hakim. Okey. Dia tadi. Wal qur'anil hakim. Okey, dekat sini ada ya yang bertanda, ya yang tidak bertanda. Tidak bertanda. Yes, ya yang tidak bertanda berada di hujung. Okey, yang ni kalau kita senang nak ambil, kita ambil 2 harakat saja. Okey, walaupun dekat sini, kalau kita kat sini, apabila ya, huruf mad berada di tempat waqaf, dia jatuh kepada bukan 2 saja, dia boleh 4 ataupun 2, 4 ataupun 6. Tapi senang kita ambil kat sini, kita standardizekan jadi 2 harakat saja. Kita ambil di hujung ni 2. Wal Qur'anil Hakim. Okay, dekat sini highlightkan juga huruf ha ya. Ini bukan huruf, ini ha apa ni? Hak pedas. Hak pedas. Yes, yang ini ha pedas. Ha pedas berada di tengah kerongkong wal Qur'anil Hakim. Ini kena tekan. Ha ni dia kena tekan di tengah kerongkong. Okey. Ayat yang ketiga highlightkan kepada dengung. Yang pertama mana yang dengung dia? Innaka. Lagi? Ada lagi tak dengung? Okey, pada innaka dekat situ wajibul gunnah, iaitu wajib dengung. Nak tak nak kena dengung. Kenapa kena dengung? Sebab ada tanda sabdu. Innaka. Yang ni sabdu ni maksudnya apa? Ibaratnya ada double huruf nun dekat situ. Satu nun yang bertanda sukun, satu lagi nun yang berbaris atas. Jadi 2 kali nun dekat situ. Innaka la. Okey. Yang ni highlightkan juga kepada lam yang bertanda sukun. Yang ni pun kena jelas bunyi. Tak boleh dilantunkan. Jangan laminal.
mursalin. Laminal mursalin. Okey, dekat sini highlightkan juga ra yang bertanda sukun. Ra apa ni? Roh tebal. Yes, Ra ra tebal. 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 Yang ni kena Baris muncung tebal. laminal mur. Yang ni ra dia kena getar lebih pada ra tebal. Okey, ya ni. Okey, Ya, ni ada lagi satu tanda bacaan panjang. Mursalin. Berapa harakat kat situ? 2, 4 ataupun 6. 4 ataupun 6. Kita ambil dua harakat. Innaka laminal mursalin. Okey, ayat ketiga ada tak huruf tebal? Huruf yang kena angkat lidah ni ada ke? Ayat ketiga. Ayat ketiga. Innaka laminal Bukan dah mursalin. lebih. Okey, ayat Tak ketiga ada. tak ada ya. Okey, bagus. Ada. Ayat ketiga tak ada huruf tebal. Jangan angkat lidah ya. Semua ni adalah huruf yang nipis ataupun istifal, kena rendahkan lidah. Okey. Ayat keempat. Ada tak huruf, okey, ayat keempat, okey, yang ni highlightkan kepada, yang pertama highlight kepada tanda bacaan panjang pada ala. Tu berapa harakat tu? Alah. 2, alif kecil. Ada lagi tak 2 harakat? Ra. Sirah. Okey. Ada lagi tak 2 harakat? Im. Okey, yang ada 3. Ala siratim mustaqim. Okey. Dekat sini highlightkan juga kepada huruf tebal. Mana tebal dia? Sirah. Ada 3. Pada sad, pada ta dengan Percubaan yang Oh. yang ni tak nak kena tebalkan ataupun senang kita muncungkan siratim ala siratim. Okey, yang ni bersama tim ni kena tebal, tak boleh tim. Dia lain dia bunyi tim dengan tim. Toim. Kalau kita tak tebalkan tim, kalau kita tak tebalkan ta, dia akan jadi tim. Jadi nak tak nak kena tim. Angkat lidah, tim. Siratim mustaqim. Sama kat qaf. Qaf yang pada bawah, biasa kesalahan biasa orang akan nipiskan mustaqim. Yang ini kena mustaqim. Tak kena bayar pun. Lepas tu Macam biasa lah kita baca dengan ayah lah. Okey, ayat yang kelima. Sebab aku tak ada buat apa sekarang. Aku tidak kat tidur je lah. Pada Lelaki ni. surah. Sekejap aku tengok. Okey. Tak apa. Habiskan dulu. Okey, Habiskan dulu. ayat yang kelima. Habiskan dulu. Okey, ayat kelima. Boleh masuk sekarang ke? Tak. Ayat yang kelima mana yang Habis gimana dulu? mana yang ada tanda Okey, Bu. dengung? Terima kasih, Bu. Tanzil. Okey, bagus. Ada lagi tak dengung? Tak ada. Tak ada. Satu Okey. je. Okey, kita pergi pada dengung dan kita pergi juga kepada tanda bacaan panjang. Mana yang panjang dia? Him. Lagi? Zi. Azi lagi? Rahim. Okey. Ayat yang kelima ni ada banyak mad asli. Tanzilal azizir rahim. Okey. Yang ni dengung ya. Nun yang tidak bertanda ni. Jangan baca tanzil. Tanzi. Tu bacaan yang jelas lagi. Jadi kena dengung. Tanzilal aziz. Yang ni pun ada lam sukun dekat sini. Azizir rahim. Okey. Okey, dekat sini saya lupa nak highlightkan lam sukun dan okey. Ayat yang kelima kalau kita tengok lam dia ada 2 jenis. Satu lam yang bertanda sukun, satu lagi lam yang tidak bertanda. Dan sebelahnya ada huruf yang bertanda sabdu. Yang ni kalau kita tengok apa beza alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah? Yang ni istilah orang Arab. Dia sebut apa? Kalau qamariyah, lam tu kena ada bunyi. Perasan tak dalam surah Asy-Syams? Wasyamsi waduhaha wal qamari. Nampak situ? Pada wal qamari. Okay. Kalau kita tengok huruf lam yang tak ada tanda berjumpa dengan huruf yang ada tanda sabdu, selalunya terus masukkan huruf ra sebab dekat sini mudah untuk kita sebut. First sekali mudah untuk orang Arab sebut. Contohnya untuk ain, boleh ke tanzila azi? Susah. Jadi memang kena ada lam sukun sebelum tu. Kalau ain kan, kalau kita tengok, okey, untuk la alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah, kalau kita tengok dia ada 14 huruf. 14 huruf syamsiah dengan 14 huruf qamariyah. Tapi kalau kita tengok huruf lam yang bertanda sukun, mudah tak untuk kita sebut huruf selepas dia? Mudah tak agak-agak?
Yang ni. Minal mur. Okey, mudah tak Senang. agak bila kita jumpa Mudah. dalam yang bertanda sukun. Contohnya wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Okey. Yang ni kalau kita kalau ada lam sukun kat sini, susah tak? Agak-agak senang tak nak sebut? Azizil Rahim. Dia susah ya. Susah. Jadi senang dia memang kena terus masukkan bunyi ra. Kat sini kan kalau kita tengok, kalau kita perhatikan pada alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah yang ada tanda sukun, yang tak ada tanda sukun, dia mudah untuk kita terus sebut huruf tu. Jadi kebiasaan orang Arab, kalau kita tengok beza syamsiah dengan qamariyah, qamariyah dia lam dia bertanda Sukun. lam dia tanda sukun dan selepasnya akan mudah kita sebut huruf selepas tu. Kalau syamsiah dia terus masukkan bunyi selepas lam tu. Jadi kat sini dia tak akan boleh azizil rahim. Dia mesti azizir rahim. Dia semudah dia sebut terus masukkan ra. Okey, satu. Okey. Okey, ayat yang ke-6 itu diraqau. Okey, ayat yang ke-6 ada tak huruf tebal? Tak huruf tebal. Enam. Ayat yang ke-6, yang pertama qaf, yang kedua pada okey, tak ada. Ada satu saja huruf tebal. Okey, ayat yang ke-6 kalau ada dua. Ra, Ghain. Okey bagus. Ada dua yang kedua. Okey bagus. Okey. Yang ini highlightkan juga huruf tebal qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Okey, ayat yang ke-6 ni kalau kita tengok ayat dia agak panjang. Yang ni kena ambil nafas panjang sikit sebelum baca ni, kena ambil nafas sikit. Litunzira qaumam, ada dengung satu mam. Litunzira dengung, litunzira. Ra dekat sini ra tebal ya. Litunzira. Okey, ra. Qauman ma, yang ni pun dengung juga. Ini kena highlightkan dengung ni. Dengung jangan tinggal ya. Dengung ni jangan lupa di highlightkan. Okey, ma tu berapa harakat? Ma ni berapa harakat? 4 atau 5. Atau Yes, 4 kelima. ataupun 5 sebab ombak bertemu dengan Hamzah. sabdu pula Hamzah. Hamzah. Okey, bagus. Hamzah ya. Okey, Hamzah. Okey, minta maaf Hamzah ya. Okey, litunzira qauman ma, 4 harakat. Okey, kita tengok lagi. Unzira aba, yang tu pun dengung juga. Unzira. Ba tu berapa harakat? Ba dengan ba. Ni berapa harakat? Adu harkat. Ba. Ba 6 atau 4 4 atau 5. Yes, 4 ataupun 5. 5 harakat. Okey. Uhum jelas. Okey, uhum ni berapa harakat ni? Ada waw dekat bawah tu. 1. Yes, 1. Itu je. Okay, kalau waw tu berada sebelah hamzah barulah kita ambil 2. Tapi kalau berada waw ni berada atas berada waw atasnya hamzah, kita ambil 1 saja. Unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang ni pun 2 harakat, yang ni pun 2 harakat. Ghafilun. Okey, ayat ke-7. Okey, ayat ke-7 ada tak huruf tebal? Sebelum tu kita pergi kepada tanda. Qaf. Qaf lagi? Qaf. Banyak huruf. Qaf. Okey, ada satu huruf tebal iaitu huruf Qaf. okey, huruf qaf. Okey. Dekat sini kalau kita tengok kan, laqad Laqad haqqal qawlu. yang ni semua kena angkat lidah ataupun muncung, senang dia. Laqad Okey, yang ni nak tak nak kena tebalkan. Laqad haqqal qawlu. Yang ni qawlu. Haqqal qawlu. Okey, pada laqad dekat situ ada dal yang bertanda sukun ni. Ni ada sifat apa ni? qalqalah. Yes, ada sifat lantunan yang perlahan, lantunan yang kecil. Laqad. Ini lantunan Laqad qawlu ala. Okey. Highlightkan juga ala dekat sini. Ada tanda bacaan panjang. Ombak bertemu dengan hamzah. Berapa harakat ni?
4 ataupun 4 atau 5. 5. Yes, 4 ataupun 5. Ala. Yang ni pada aktsarihim. Yang ni jangan baca aktsarihim. Yang ni jangan baca bunyi hamzah. Yang ni bunyi kaf ya. Yang ini bunyi kaf ya. Okey, hamzah dengan kaf lain ya, makhraj dia. Hamzah berada di pangkal kerongkong. Hamzah bunyi dia a. Kaf bunyi dia ak. Jangan ala aktsarihim. Ala aktsarihim. Aktsarihim hum la yu'minun. Okey. Kalau kita tengok yang terakhir tu ada hamzah. Ini barulah bunyi hamzah yu'minun. Ini barulah bunyi hamzah. Fahum la yu'minun. Mana lagi tanda bacaan panjang? La Minun. yu'minun. Ni ada dua. La yu'minun. Laqad haqqal. Okey. Saya lupa nak highlightkan pada ayat yang ketujuh ni ada lam yang bertanda sukun ni. Perasan tak? Lam yang bertanda sukun. Haqqal. Yang ni kalau kita tengok kan. Mudah dia untuk kita jelaskan. Kalau kita masukkan dia agak susah lah. Laqad haqqa. Dia mesti haqqal. Haqqal dekat sini. Haqqal. 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 Qawlu ala. Okey, ayat yang ke-8. Okey, ayat yang ke-8. Okey, highlightkan dulu huruf yang tebal. Okey, mana huruf tebal dia? Qaf dengan ghain. Qaf dengan ghain. Ghain. Ayat ke-7, ayat ke-8 ni panjang tak agak-agak? Panjang. Panjang. Panjang ya. Agak-agak kita nak berhenti kat mana ni? Kalau Yang kita tak saya cukup berhenti. nafas. A'lala. Yang Ustazah berhenti tadi. La. La. Okey, bagus. Yang tadi saya berhenti ya. Okey, ikut yang saya berhenti. Okey, bagus. Okey, kenapa saya berhenti pada aulala? Agak-agak. Kenapa saya berhenti pada aulala ni? Agak-agak kenapa? Okey, agak-agak kenapa saya berhenti pada aulala? Ya, sebab. Ambil nafas tu. Ambil nafas. Okey. Okey. Maksud Agak-agak dia? kenapa sesuai untuk berhenti pada aulala? Kat sini kalau kita tengok keyword dia apa? Dia punya kata kunci ataupun kalimah yang kita boleh ambil untuk kita berhenti. Okay, yang ni kalau wakaf kecemasan ataupun tak cukup nafas, kalau kita jumpa dalam satu ayat penuh tu, dia ada huruf fa, huruf yang menyambungkan ataupun dan, fa yang maka kan. Sebelum tu wa yang bermaksud dan fa yang bermaksud maka. Sebelum tu kalau kita nak wakaf, kita boleh berhenti kalau tak cukup nafas. Tapi kalau cukup nafas, kalau ambil nafas lebih sikit, sebaiknya teruskan saja. Ini kalau yang tidak cukup nafas ataupun nafasnya pendek. Ini kalau nafas dia pendek. Jenis kalau jenis nafas pendek. Yang ini kita berhenti pada aulala. Okey, aulala dekat sini. Okey, kita satu. Inna. Ada yang nak tanya? Okey. Inna ja'alna dekat sini ada satu dengung. Inna ja'alna fi. Tu berapa harakat tu? Fi. 2. Fi. Bukan 4 atau 5. Okey, bagus. 4 ataupun 5. Sebab ombak bertemu dengan hamzah. Ini hamzah ya. Fi a'na. Okey, yang ni highlight kepada a'na dekat sini. A'na kat sini kena tekan di tengah kerongkong. Yang salahnya bunyi a'na. Yang ni a'na. Inna ja'alna fi a'na. Fi a'na. Tu dua. Yang ni kena tekan di tengah kerongkong. A'na. Na tu berapa harakat? 2. 2 harakat. Ada mat. Alif kecil. 2 harakat. A'naqihim. Okey. Aghlala. Ini dengung ya. Aghla tu berapa harakat? Aghlala. 2 harakat. Fahiya ilal. Ni ada lagi tanda lam sukun. Okey, yang ni jangan dibaca panjang ya. Yang ni terus masukkan bunyi lam saja. Yang ni penekanan pada lam saja. Fahiya ilal az. Yang ni highlight kepada zal.
Zal jangan dilantunkan. Azqa. Dilantunkan jangan adqa. Azqa. Fahiya ilal azqa. Okey. Okey. Kat sini mana yang tebal dia? Qaf, adqa. Okey, tu berapa harakat tu? 2. Dua harakat. Okey. Fahum ni ada lagi satu huruf tebal. Yang ni ada lantunan ni. Tak boleh muk. Tak boleh muk ataupun muk saja. Yang ni kena muk. Fahum muqmahun. Muqmahun. Ini ada bunyi qa kat situ. Muqmahun. Okey. Dekat sini ada waw yang tidak bertanda pun kita ambil 2. Okey, ayat ke-9. Okey. Ayat ke-9 sebelum tu kalau kita tengok kat sini. Okey, ayat ke-9 pun panjang juga. Dia sama juga dengan ayat ke-8. Untuk orang yang bernafas pendek ni, dia masalah ni. Dia satu masalah yang besar ni. Agak-agak ni kita nak berhenti kat mana ni? Ikut Ustazah. Sadda. Dah. Okey, bagus. Kenapa Sadda. berhenti pada sadda? Sebab selepas tu wa sambung. Lepas tu ada wa. Macam juga tadi dia ada fa. Okey, ni untuk orang yang bernafas pendek saja. Ataupun dia jenis tak cukup nafas, boleh berhenti pada kesesuaian. Wakaf emergency. Dia tak ada wakaf pilihan. Wakaf emergency tu maksud dia wakaf yang kita memang tak cukup nafas. Dan kita nak ikut mana, kita tak boleh berhenti sekati. Kita kena pilih mana yang sesuai untuk berhenti. Okey, kita satu. Waja'alna. Okey, ayat ni yang ke-9. Ada tak sebelum tu? Ada tak huruf tebal? Highlightkan dulu huruf yang tebal. Mana huruf tebal? Huruf yang kena angkat lidah, huruf silap ni. Khal. Lagi? Ghain. Fa'al. Lagi? Yubsir. Okey, ayat ke-9 ada 3 huruf tebal. Yang pertama pada kha, yang kedua pada a, pada ghain, yang ketiga pada sad. Okey, kita asal satu. Waja'alna mim. Ni ada dengung. Ni apa ni? Dengung apa ni? Mim iklab. Yes, mim iklab. Okey. Kalau kita kat sini saya highlightkan balik. Untuk nun mati yang tidak bertanda berjumpa dengan ba, dekat atas tu mesti ada mim iklab. Jadi dekat sini iklab maksudnya tukar daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Jadi kat sini terus rapatkan bibir. Yang kat sini terus rapatkan bibir. Waja'alna mim. Yang ni jangan ragu-ragu lagi, terus rapatkan bibir, terus dengung mim. Waja'alna mim aydihim sadda. Berhenti dekat situ sadda. Okey, berapa harakat kat sini? 2 harakat. Kalau sambung dia jadi Saddau. Saddau. Okey, bagus saddau ya. Dengung waw ya. Dengung bersedia untuk masukkan waw. Wa min khalfihim. Yang ni tak boleh halfihim, jangan baca hal. Khal. Yang ni kena angkat. Kha berada kat mana? Kha berada di Pangkal kerongkong. yes, pangkal. Pangkal kerongkong. Lidah. Ujung kerongkong. Ujung. Berada di hujung. Di hujung kerongkong. Yang ni kena tekan di hujung. Okey, kenapa hujung? Sebab dia adalah huruf tebal. Satu dia adalah huruf tebal dan berada di hujung. Yang ni kena tekan di hujung ke kerongkong. Saddau wa min khalfihim saddan. Ini dengung ya. Saddan. Bersedia untuk ikut huruf fa. Dengung dia macam mana ni agak-agak ni? Adakah bunyi dia saddan ataupun saddang ataupun saddan? Saddam. Dia bukan saddang. Bukan bunyi mim. Saddang fa. Saddam. Gigit bibir bawah. Saddang fa'al. Okey. Syai. Pada fa'al syaina jangan dilantunkan. Fa'al. Biasa orang akan lantunkan fa'al syai. Dia tak ada sifat lantunan. Fa'al syaina. China.
Yubsirun. Yang ni tebal, jangan yubsirun. Yubsi. Angkat dia. Yubsiru. Di hujung ni berapa harakat? Dua. La ni pun 2 harakat. Ada banyak mat asli kat sini. Min khalfihim saddan fa'aghshaynahum Fahum la yubsiru. Ini ada lantunan Yubsirun. Okey, ayat ke-10 pun panjang. Yang ni yang ni sebolehnya teruskan saja. Ambil nafas Wasawa. panjang sikit. Wasawa tu berapa harakat tu? Wasawa 4 ataupun 5. 45. 4 ataupun 5. Ala Wasai. yang ni ada nun yang tidak bertanda. Nun tanpa tanda dengung. Dengung. Ada lagi tak dengung? Tunzir. Tunzir. La yu'minu. Okey, yang ni highlightkan kepada dengung. Okey. Dia nampak panjang tapi sebenarnya pendek je. Dia nampak panjang tapi sebenarnya pendek. Yang ni kena highlightkan yang dengung dan bacaan panjang. Wa sawaun alaihim lam Tunzirhum la yu'minun. Okey, yang ni sebelum tu saya highlightkan juga. Ayat ke-10 ni ada ra tebal dengan ra nipis ya. Yang pertama pada a'adzartahum. Yang kedua pada dirhum. Dirhum. Nampak sini. Dia ada 2. Yang pertama ni ra tebal ke ra nipis ni. Wa sawaun alaihim a'adzartahum. Ini ra tebal ke ra nipis ni. Dah auto lah kot. Oh, ada lagi. Minta maaf ya. Lain saya. Minta maaf. Oh, lain ustazah. Okey. Tiba-tiba dia terputus sendiri. Okey, last. Sebelum tu. Sebelum kita habiskan tadi. Minta maaf. Okey, yang ni ada ra tebal dengan ra nipis tadi. Al-dhar. Ini ra tebal. Ini kena Anzartahum am lam tunzirhum. tunzirhum. Okey, yang tu. Ra nipis. Zir tu ra Yang nipis. tu nipis ya. Tunzir. Yang ni yang ni senyum. Yang ni muncung. Al-dhar. Yang tu. Yang kedua. Yang pertama ni yang pertama ni muncung. Yang kedua ni senyum. Senyum. Lam tunzirhum. Dir ya. Dirhum. La yu'min. Okey, ayat seterusnya innama tunziru manit. Okey. Yang ni. Okey, yang ni mana yang tebal sebelum tu? Sebelum kita pergi kepada bacaan panjang pendek. Mana yang tebal ni? Innama tunziru manit. Antikra wa khasyiyah. Dengan ghain. Lagi? Ada lagi tahu? Ghaib. Ada lagi tahu huruf tebal? Ghain lagi fi maghfiratin wa ajrin karim. Okey. Okey, ayat yang ke-11 ni highlightkan yang pertama. Innama dengung kat situ wajibul gunnah. Ma tu berapa harakat? 2. 2 harakat. Okey. Okey, tunziru kat situ ada dengung ya. Ni nampak ada lam syamsiah ni, lam yang tidak bertanda. Jumpa dengan huruf dan jumpa dengan dal yang bertanda sabdu. Manittaba'adzik. Manittaba'adzik wa khasyiyar sama. Yang ni tak boleh wa hasyiyah ya. Wa khasyiyah. Yang ni jangan wa hasyiyah. Wa khasyiyah. Ini kena muncul. Wa khasyiyar Wahasyir. Wahasyir. Dekat sini kha jangan dinipiskan jadi wahasyiyah.
Wa khashiyah. Kha. Khosyah. Yang ni jangan berada di tengah ya, dekat hujung ni. Wa khashiyah. وخشية Khashiyar rahmah. Okey. Pada rahmah dekat situ kan? Rahmah رحمة dekat situ. Jangan wa khashiyar rahmah. Wa رحمة khashiyar rahmah. Rahmana bil ghaib. Okey, dekat sini ada waqaf solat lam ya. Waqaf apa ni? Wakaf boleh berhenti tapi seeloknya sambung. Yes. Okey. Dia boleh berhenti, seeloknya lebih baik teruskan. Lebih Terus. baik diteruskan, lebih baik sambung. Bil ghaib. Kalau berhenti dekat sini dia ada lantunan apa? Lantunan yang Qalqalah. Qalqalah kubra. Bil Kubra. ghaib. Kenapa qalqalah kubra? Sebab berada di waqaf, Hujung tempat waqaf. Jadi kat sini lantunan yang lebih besar. Bil ghaib. Okey, ayat seterusnya fabashir. Yang ni ra nipis ya. Fabashir. Shirhu. Yang ni kena senyum ya. Fabashirhu bimag. Yang ni tak boleh bimag. Bimag. Yang ni dengung, bukan jelas ni dengung. Sebab dia tak selari berjumpa dengan waw. Bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang ni pun dengung juga. Bukan Ajrin karim. Ajrin karim. Yes. Yang ni bunyi dia yang INK, ring karim. Ring karim. Okey, karim tu berapa harakat? 2 harakat. Harakat. Okey, kalau sambung dia bunyi apa? Kalau nak sambung ayat ni seterusnya. Karim. Okey, bagus. Min ya. Dia bukan ming ya. Ini jelas Min. sebab dia selari. Okey. Selari. Ayat yang ke-12. Ni. Ayat ke-11 dan 12 ni untung ya. Sebab ada waqaf. Dia ada waqaf jim dan waqaf sili kan. Okey, ayat ke-12 ni ada waqaf jim dekat sini. Okey, kita satu. Sebelum tu kita keluarkan huruf yang tebal. Qad. Qaf. Qaf lagi. Kha. Mana lagi huruf tebal? Qaf Qad. lagi. Qaf. Okey, huruf tebal. Okey, yang ni saya nak highlightkan balik. Huruf tebal. Sebelum habis, huruf tebal ada berapa? Yang kena angkat lidah ni, huruf istilah ada berapa ni? Ada 7 huruf yang kena angkat lidah. Sad, dad, ta, za, ghain, qaf, kha. Okey. 7 huruf ni adalah huruf yang tebal dan huruf yang kena angkat lidah. Ra tidak termasuk sebab dia boleh jadi nipis. Ya. Boleh nipis ya. Okay, ra tidak termasuk. Okey. Sad, dad, ta, za, qaf, kha. Ghain. 7. Sad, dad, ta, za, ghain, qaf, kha. 7 huruf ni adalah huruf yang tebal. Okay. Ni kena highlightkan balik. Huruf tebal 7 ni kena angkat lidah. Dia tak boleh tak angkat lidah. Okey. Ulang balik yang huruf tebal tadi. Qad. Ta. Za. Qaf. Ghain. Sad, dad, ta, za, qaf, kha. Sad, dad, ta, qaf, kha, ghain. Ada 7. Ada 7. Sad, dad, ta, za, qaf, kha dengan ghain. 7 huruf ya. Okey. Okey, ayat yang ke-12 ni ada satu waqaf jim. Okey, waqaf jim ni waqaf apa ni? Waqaf jim ni waqaf apa ni? Boleh berhenti atau sambung. Waqaf apa ni? Okey. Boleh berhenti ataupun teruskan. Dia lain dengan waqaf sili ya. Waqaf sili ni lebih baik teruskan. Waqaf jim ni dia boleh pilih sama ada nak berhenti ataupun teruskan. Okey. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Okey, yang ni ada banyak mad asli. Ataupun 2 harakat kita kat sini. Inna nahnu nuhyil mauta. Ada lagi satu. Wa naktubu ma. Lagi satu. Qaddamu. Ini ada satu huruf tebal ni. Qaddamu. Ma tu 2 harakat. Qaddamu pun 2 harakat. Wa 2 harakat. Sa 2 harakat lagi.
Rahum. Ada waqaf jim, sama ada kita nak berhenti kat sini ataupun teruskan pun boleh. Wa kulla syai'in. Tu jelas ke dengung tu? Jelas. Yes, yang ni jelas. Ini jangan didengungkan ya. Wa kulla syai'in ahsayna. Yang ni kena tebal ya. Ahsayna. Nah tu berapa harakat? 2 harokat. 2 harakat fi. 4 ataupun 5. 4, 5. Yes, 4 ataupun 5. Yang ni ombak bertemu dengan Hamzah. lagi 4 harakat ya. Imamin. Mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang ni kena ambil nafas panjang sikit sebab dia ada banyak tanda dengung dan panjang. Okey. Okey, last. Sebelum tu, last.